Mana ketika mana umurnya 6 tahun, ada satu kisah. Ketika mana Nabi bersama dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah bermain-main, biasalah budak main, Nabi kita pun budak juga. Bermain-main, larinya seorang anak lelaki Halimatus Sa'diyah. Sambil lari tu sambil nepit. Kata, wahai ibuku, sesungguhnya anakmu daripada Quraisy ni telah dilarikan oleh Arab. Telah dilarikan oleh dua orang lelaki. Pada umur Nabi kita umur 6 tahun. Anak keboh ni. Pada umur 6 tahun. Kejadian itu berlaku. Anak kepada Halimatus Sa'diyah ni lari sambil nepik bahawasanya dia kata ada orang buat lari Nabi kita ni. Anak Quraisy ni ada dua orang lelaki buat lari. Jadi Halimatus Sa'diyah kata mana tempat tu, maka Halimatus Sa'diyah ni keadaan cemas, dia takut, dicarilah tempat hak mana Nabi kita diambil. Siapa-siapa tempat tu, Nabi kita tengah baring atas tanah, terbaring. Jadi Halimatus Sa'diyah tanya, apa yang terjadi kepadamu wahai Muhammad? Sesungguhnya aku terjadi kepadaku, dadaku telah dibelah. Nabi kata lelaki tu belah dada dia dan mengeluarkan benda hitam dari dada aku. Jadi riwayat mengatakan Halimatus Sa'diyah buka baju Nabi, tengok ada kesel jahitan di pun Nabi. Ada setengah riwayat mengatakan Abdul Abbas pernah melihat kesel jahitan hak Nabi kena jahit, kena belah dada. Ada kesel jahitan. Jadi setengah riwayat kata tak ada kesel, tapi Ibnu Abbas kata ada kesel. Hak jahitan hak malaikat belah dada Nabi tu keluar ke benda-benda hitam. Ada riwayat mengatakan tapi hadis itu tidak sahih. Dia mengatakan dibasuhnya hati Nabi tu adalah daripada air Zamzam. Dari kindil dia dicuah untuk bersihkan hati Nabi. Tapi hadis itu hadis tidak kuat. Yang kuatnya mengatakan ada kesel di dada Nabi SAW. Selepas kejadian itu Halimatus Sa'diyah ni jadi takut. Haris pun jadi takut pada umur 2 tahun nak diatar kepada balik kepada Aminah. Siapa di Mekah jumpa dengan Aminah, kata wahai Aminah, sesungguhnya kami nak pulai ke balik pada Muhammad. Sebenarnya Muhammad ni tak ada sihat sejahtera, tak ada apa jadi pun. Tak, aku duduk bersama dia dengan penuh berkat, dengan penuh rahmat ke apa, tapi aku nak atas balik kepadamu. Jadi Aminah pun pelik lah. Sebelum ni rayu sangat nak perah tak. Dia nak pergi atas balik. Jadi Aminah pun teka-teka, desak-desak, maka jawablah Haris dengan Halimatus Sa'diyah bahawasanya kejadian yang berlaku pada Nabi kita SAW yang dibelah dada. Jadi dia pun suruh ke balik kepada Aminah pada umur 6 tahun. Jadi Aminah pun menjagalah Nabi kita SAW. Dan Aminah ni, ibu Nabi ni bukan tak pergi ke Bani Sa'dah, pergi sokmo. Melawat sokmo Nabi ni. Pergi sokmo, pergi tengok sokmo Nabi. Cuma tak buat klik. Pergi tengok, pergi melawat, cuma tak buat klik Nabi. Nabi tinggal di rumah Halimatus Sa'diyah. Sampalah umur 6 tahun, barulah Nabi kita bersama dengan ibu dia Aminah. Gitu. Lepas tu kisah ketika mana Aminah membawa Nabi kita pergi melawat menziarahi perkuburan ayahnya Abdullah. Di mana hamba sebut Abdullah ni dimakamkan dekat dengan Madinah di Bani Sa'ad. Dan Aminah pun bersama dengan Ummu Aiman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu umur Nabi kita 6 tahun, bawa pergi ke Madinah untuk pergi ziarah kubur ayahnya Abdullah. Sampai di Madinah, selepas ziarah ada riwayat mengatakan Nabi kita dan Aminah duduk selama sebulan. Kerana kaum kerabat ramai, adanya sebelah Aminah, adanya sebelah Abdullah. Jadi ramai kaum kerabatnya duduk selama sebulan situ. Selepas selama sebulan, maka dalam perjalanan balik, Aminah pun jatuh sakit. Dalam perjalanan jatuh sakit itu, maka selama 3 hari, dalam riwayat mengatakan 3 hari jatuh sakit itu, maka telah meninggal dunia Aminah. Di tempat yang bernama, tak ingat nama. Nama ke apa ni? Nama ke apa tempat dia meninggal dunia? Abwa. Tempat yang Aminah meninggal dunia di tempat yang dinamakan Abwa. Dan Abwa cek dalam Google, cek lah. Dalam Google tu jarak dia 200 km daripada Jeddah. Dan riwayat selagi mengatakan jarak dia antara Mekah dan Madinah.
tempat dia meninggal. Dan dekatnya kepada Madinah tu, Mekah dan Madinah ni jarak dia adalah dekat 500 km lah, mudah kata 500 km. Duduk tengah-tengah, tapi riwayat mengatakan 37 kilo dekat kepada Madinah. Duduk tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Tempat matinya dikuburkan ibunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tempat yang bernama Abwa. Dia setengah hamba tengok dalam internet kot, dalam Google ni ada lagi kesal orang sipil, tapi tak ada lah Saudi ni buat supaya tempat comel-comel, tak ada. Tak ada. Biasa lah hamba tengok dalam YouTube, dalam Google. Tu orang pergi melawat tu lah. Tempat hamba tengok tu orang tu pergi siapa tempat Bani Sa'ad ni. Rumah Halimatus Sa'diyah. Di atas bukit dia kata. Dia siapa situ atas bukit. Yang dia pergi ke perkuburan Abdullah dan perkuburan Aminah. Ada lagi ditunjuk gambar tu, ada lah. Dia buat batu gitu. Tak ada lah Saudi jaga sangat. Saudi dia pesen dia dah. Raja dia tak jaga sangat. Benda gitu. Itulah kisahnya Nabi kita SAW bersama dengan ibunya Aminah. Di sini ada benda hak penting. Ni kena dengar molek. Khilaf ulama tentang keadaan kedua ibu bapa Nabi kita di akhirat pula. Khilaf ulama pula ni. Dan hamba baca pula ni 2 hari sebenarnya. Tak apa macam mana hamba nak nampak senang ya tulis selah ya. Tapi hamba ambil masa 2 hari tulis benda. Takutnya benda tu orang silap faham. Dan takut sekali lagi hamba tidak amanah kepada kitab-kitab hamba baca. Jadi hamba buat talkhis dia ni, buat ringkasan dia. Jadi ni satu antara ilmu hak mana kena dengar dan boleh sapa kepada orang lain. Pendapat yang pertama, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya kedua ibu bapa Nabi SAW berada di dalam neraka. Itu pendapat yang. Pendapat yang kedua mengatakan tawakuf. Tawakuf ni ulama dia tidak membahaskan benda tu. Dia letakkan benda tu kepada Allah Subhanahu Taala, antara nak letak ibu bapa Nabi dalam neraka ataupun dalam syurga. Dia panggil tawakuf. Yang ketiga mengatakan kedua ibu bapa Nabi di dalam syurga. Pembahasan yang pertama yang mengatakan itu 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan Nabi kita kedua ibu bapa Nabi kita berada di dalam neraka. Siapakah yang mengatakan pendapat tersebut? Yang maksud hamba ni, kalau kita kata tak okey lah kedua ibu bapa Nabi duduk dalam neraka. Gamuk kata gitu lah. Nabi kita pasal okey duduk dalam neraka mau apa dia. Tapi kena ingat, pendapat yang mengatakan kedua ibu bapa Nabi dalam neraka bukan calon-calon ulama. Dan dia berdasarkan dalil yang kukuh. Berdasar dalil yang sahih. Dan sebab tu kena dengar molek. Siapakah yang kata kedua ibu bapa Nabi dalam neraka? Iaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah ini adalah mazhab Imam Hanafi. Abu Hanifah. Mana hazab tok pun besar. Mazhab lain dunia ni hak suhu 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad. Jadi Imam Abu Hanifah yang kata bahawasanya kedua ibu bapa Nabi berada dalam neraka. So, yang keduanya Imam Baihaqi. Antaranya Ibnu Taimiyah sendiri kata kedua ibu bapa Nabi dalam neraka. Imam Ibnu Katsir hak tafsir Ibnu Katsir hak hamba banyak sebut tafsir tu daripada Ibnu Katsir. Hamba ambil banyak daripada Ibnu Katsir. Dan ulama yang terbaru adalah Albani. Albani sendiri yang mana ulama hadis, mujaddid hadis, yang orang terakhir yang mentashihkan hadis adalah Albani. Albani ni ada kitab banyak, Dhaif wa Dha'af ala hadis. Hamba ada kitab dia di rumah tu, kitab Albani. Dia pun berpendapat bahawasanya kedua ibu bapa Nabi berada dalam neraka. Dan apa dalil yang mereka pegang? Mari mana dalil mereka? Dalil yang pertama, riwayat hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim ni ijma' ulama. Ittifaq ulama. Ulama ittifaq dah bahawasanya hadis daripada Sahih Muslim ni diterima tanpa was-was. Mana dia? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ulama ittifaq dah. Dalam kitab dia semua sahih.
Mana tak ada dhaif, tak ada maudhu', ada. Sahih berlaku. Dengan boleh. Mafhum hadis ini ketika Nabi berada dalam masjid. Cerita dia, hadis dia. Ke mana Nabi ada dalam masjid, maka mari seorang sahabat. Dalam tafsir hadis ni ada setengah mengatakan sahabat ni baru masuk Islam. Dia masuk Islam, jadi Nabi pun tanya buka soalan. Jadi dia pun bangun. Ditanya Nabi, wahai Rasulullah SAW, di manakah ayah aku? Ayah dia mati dah. Ditanya ayah aku di mana? Mana maksud ayah dia ni? Ada dalam syurga ke ada dalam neraka? Jadi Nabi berkata, abuka finnar. Pokmu ada dalam neraka. Nabi bersabda. Jadi sahabat ni bubuh muka. Sebab dia tahu ayah dia masuk neraka. Bubuh muka, dia tinggalkan majlis tu. Dia berpaling, dia tinggalkan majlis tu. Jadi dalam riwayat Nabi panggil balik. Nabi panggil balik, dia kata, abuka wa abi finnar. Nabi kata, ayahmu dan ayah aku dalam neraka. Itu hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim kata bahawasanya maknanya ayah Nabi berada dalam neraka. Itu daripada riwayat Sahih Muslim. Itu hadis yang pertama, dalil yang pertama. Dalil yang kedua, tadi pasal abuka, ayah. Ini pasal mak pula. Dalil mak. Dalil maknya ketika mana Nabi menziarahi perkuburan mak dia. Nabi ni masuk jadi Rasul dah. Jadi Nabi minta izin kepada Allah SWT untuk menziarahi kubur mak dia. Jadi dalam hadis tu Allah pun mengizinkan Nabi menziarahi kubur mak dia. Dan selepas itu Nabi meminta izin kepada Allah supaya untuk beristighfar kepada mak dia. Dan Allah tidak mengizinkan. Dan Nabi kita SAW tidak lalu. Nabi kita pun tidak lalu dah. Maka mafhum hadisnya maknanya Allah tidak mengizinkan Nabi kita mengistighfar meminta ampun kepada mak dia. Jadi itulah antara dalil yang mengatakan bahawasanya ibu dan ayah Nabi berada dalam neraka. Tak? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mana berkata tahu. Iaitu tak ada mana dia berhenti mensyarah benda ni. Dia berhenti mentakwil benda ni. Dia berhenti tidak mengatakan pendapat bahawasanya mak dia, kedua ibu bapa Nabi adakah dalam neraka ataupun di syurga. Dia tak bahas. Siapa yang pendapat demikian? Ulama yang pendapat demikian adalah At-Tajuddin Al-Faqihani. Nama dia Umar bin Ali dan hamba ceknya Umar bin Ali adalah ulama fiqh mazhab Maliki. Dan Syekh Ibn Katsir, maknanya Imam Ibn Katsir mengatakan kepada Syekh Al-Tajuddin Al-Faqihani ni, beliau merupakan seorang syekh imam yang mempunyai banyak ilmu. Maknanya nak hamba nak rakyat sininya, apa yang hamba nak rakyat bahawasanya Ibn Katsir mensaksikan bahawasanya At-Tajuddin ni seorang ulama yang alim. Seorang ulama yang diiktiraf oleh dunia. Yang dia berpendapat dia tawakuf benda ni. Dia tak apa mentafsirkan. Dia tawakuf. Walaupun hadis dia tahu, hadis Sahih Muslim ni ada. Tak? Walaupun dia tahu hadis ni, tapi dia tawakuf. Dia tidak mensyarah mentafsirkan hadis ni. Dia meletakkan bahawasanya atas kehendak Tuhan nak letak mana kedua ibu bapa Nabi. Nak letak di syurga ataupun di neraka. Itu atas Tuhan berlaku. Dia panggil tawakuf. Dan antara mazhab Syafi'i dan mazhab ulama salaf, umat Syafi'i dan ulama salaf ni bermaksud ulama zaman dulu lah. Kalau kita sebut pandangan, kalau tengok dalam TikTok, YouTube dia sebut salaf. Salaf bermaksud ulama zaman dulu. Nah, antara salaf yang pertama adalah sahabat. Salah yang kedua adalah zaman mazhab. Itu masuk salaf. Dan pegangan mazhab salaf dari segi akidah, yang bersebut akidah. Benda ni kontroversi sikit, cuma hamba nak sebut juga. Sebab ini adalah pandangan mazhab. Pandangan Imam Syafi'i dan pandangan mazhab dari segi akidah. Dia, dari Imam Syafi'i kita, dia ada satu benda dalam akidah, dia tawakuf. Dia tidak mensyarahkan benda tu. Iaitu dalam bab akidah.
Bab mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat kontroversi. Ayat-ayat mutasyabihat bahasa Melayu ni nak sebutkan mutasyabihat. Tak saya. Hamba nak sebut bahasa Melayu jelas orang faham. Mutasyabihat ayat kan? Ayat Quran yang payah faham, mudah. Tak. Jadi Imam Syafi'i kita, dalam mazhab Imam Syafi'i kan dia tawakuf. Tanpa ta'wil, tanpa syarah. Dia kata al-ma'na billah. Al-ma'na tu duduk di Allah. Kalau Allah dalam Quran tu sebut muka, dia tak benda tu tawakuf. Dia tak syarah. Kalau Imam Malik dia kata al-qaulu as-su'al bil'ah al-ma'na al-majhul 'inda al-'arab. Soalan kepada benda tu adalah bid'ah. Dan makna dia orang tak tahu lah tu. Tak kena syarah. Itu pendapat dua dah pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tawakuf bab akidah. Dia tak mensyarahkan benda tu. Jadi apa nak kata bab tawakuf. Bagi baik. Bahagian yang terakhir. Bahagian yang pendapat yang ketiga mengatakan bahawasanya kedua ibu bapa Nabi berada dalam syurga. Dan ulama telah dibahagikan kepada tiga pendapat. Dahlah pendapat yang ketiga. Ada tiga pecahan pula. Tiga bahagian. Bahagian yang pertama mengata nyepeng ni kena ayu. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ni mempunyai tiga pecahan. Pecahan yang pertama, bahagian yang pertama mengatakan kedua ibu bapa Nabi berada di dalam syurga. Berdasarkan dalil hadis dia, Allah menghidupkan kedua orang tuanya sebelum Nabi SAW wafat. Di masa akhir hidup Nabi, beliau Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan mereka kembali. Mati dah kedua ibu bapa Nabi ni, tapi Allah hidupkan kembali. Mereka dapat menyaksikan Nabi dan beriman kepada dia. Dia hadis ni apa cek dalam TikTok, dalam YouTube banyak orang duk guna hadis ni. Dan hadis ini martabat dia adalah dhaifu jiddan. Dhaif sangat-sangat. Jadi tidak boleh dibawa menjadikan hujah. Tak boleh membawa hujah. Akan tetapi orang yang kata pendapat ambil guna dalil pendapat ni adalah Imam Sayuti. Imam Sayuti ni bukan seorang imam hadis. Mana bukan cara-cara imam. Dia menggunakan dalil ini dalam kitabnya Ad-Duraj Al-Munifah fi Abahi Al-Syarifah. Itu masuk kitab yang menerangkan kepada ayahnya Nabi kita SAW. Dan Imam As-Sayuti sebut juga pasal benda ni. Dan Imam As-Sahali dalam kitabnya Raudah Al-Unuf Al-Qurtubi dan Imam Al-Qurtubi, kitab tafsir Qurtubi. Kitab tafsir Qurtubi ni lebih kurang kitab dengan tafsir Ibnu Katsir. Semua Qurtubi ni dia banyak kepada ahkam, hukum-hukum dalam kitab dia. Tafsir dia tu. Banyak saraf, banyak nahwu dalam kitab dia. Bezanya Ibnu Katsir banyak riwayat. Banyak hadis, banyak riwayat, banyak cerita. Qurtubi tu kurang sikit. Dan ulama masyhur juga. Ibnu Hajar Al-Haytami dan ulama-ulama lain berpendapat bahawasanya kedua ibu bapa Nabi berada di dalam syurga. So, bahagian yang pertama. Dia ada tiga bahagian. Bahagian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkaitan kisah Nabi Ibrahim. Dicerita ke mana dalam Al-Quran sebut tentang kisah Nabi Ibrahim. Dan hamba tak ambil surah dia, hamba ambil tafsir dia tu. Sesungguhnya aku menjadikanmu imam yang bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya memohon juga dari keturunanku. Ini pembicaraan dalam Al-Quran. Menerangkan ke mana Allah mengangkatkan Nabi Ibrahim menjadi imam kepada seluruh manusia. Dan Nabi Ibrahim pun berdoa. Kata, semoga saya dan juga keturunanku. Faham? Dan saya dan keturunanku. Allah angkat dia jadi imam. Jadi ketua, jadi khalifah di dunia ni. Dan Nabi Ibrahim tambah dari doa dia supaya aku dan juga keturunanku. Faham maksud keturunanku?
Jadi menurut Taha bin Ashur, ulama baru selepas zaman, ketika mana selepas zaman Muhammad Abduh. Ulama baru lah, Muhammad Abduh lah di Mesir tu lah. Tafsir Muhammad Abduh ni. Beliau berkata bahawa nenek moyang Nabi dalam jalur nasab ke atas. Dalam keturunanku termasuklah ayah dan Nabi, ayah dan ibu Nabi SAW. Nah ayatnya, ni dalam Al-Quran sebut tadi. Nabi Ibrahim doa dan saya dan juga keturunanku. Faham tak? Jadi Taha bin Ashur ini dia kata, kalau sebut Nabi Ibrahim sebut gitu, maksudnya keturunan Nabi masuk dalam keturunan Nabi Ibrahim. Keturunan mak ayah Nabi tu masuk dalam keturunan Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim anak dia Ismail. Ismail ni tubuhnya keturunan Arab. Nabi Ishak tubuhnya keturunan Yahudi. Bani Israel. Betul tak? Jadi sebabnya berdalilkan benda ni, hak mengatakan bahawasanya keturunan Nabi ni, ayah dan ibu Nabi ni, tak, dia dalam jalur keturunan Nabi Ibrahim, maka kedua-duanya, mana kedua ibu bapa Nabi berada dalam syurga. Ayat dia panggil poin dia. Poin dalil hak dia ambil. Itu bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga, mereka mengatakan ibu dan ayah Nabi SAW termasuk dalam ahli fitrah. Tak, tak masuk ke apa ahli fitrah? Ahli fitrah ni bermaksud mereka tidak ada dalil menunjukkan mereka diazab dan akan selamat. Kemudian masuk ahli fitrah. Ahli fitrah kata yang kedua ibu bapa dalam kecuali ahli fitrah. Pendapat ulama mengatakan kedua ibu bapa Nabi ni termasuk di dalam kategori ahli fitrah. Jadi masuk ke apa ahli fitrah? Kita faham. Kemudian masuk ahli fitrah. Ahli fitrah ni bermaksud adalah orang yang tidak mendapat risalah Nabi terdahulu dan tidak pula mendapatkan risalah seorang Nabi yang datang di masanya. Itu masuk ahli fitrah. Masuk ahli fitrah hamba boleh adalah orang yang tak adanya agama, mudah kata gitu. Risalah ni agama. Sebab tu orang lain ni duk gagil adakah agama Nabi ada, siapa yang Nabi Muhammad sebut agama ke apa? Semuanya disebut agama Islam. Baru untuk kefahaman orang, mana ada orang ngajar ada sebut agama Nasrani, ada sebut agama Yahudi. Untuk bagi orang faham. Tapi asalnya Nabi ada hingga Nabi Muhammad semuanya disebut agama Islam. Dan sesiapa yang tak ada yang tidak menerima dan tidak mendapat risalah tersebut, dakwah Nabi-Nabi tersebut, antara tengah-tengah tu lah. Contohnya Nabi Muhammad ni dengan Nabi Ismail, tengah-tengah tu tak ada dah Nabi. Tak, jauh kan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni. Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad ni jauh. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad pun 500 tahun tu. Jadi Nabi Ismail dan Nabi Isa ni untuk umat dia, bukan untuk orang tak. Kena faham. Walaupun masa manusia ada agama Nabi Isa. Nabi Isa ni untuk umat dia ya. Untuk umat Bani Israel. Jadi ulama berpendapat bahawasanya Nabi kita, kedua ibu bapa Nabi kita duduk di zaman ahli fitrah. Ahli yang tak dapat dakwah daripada mana-mana Nabi. Masa dia hidup pun Nabi kita, Abdullah ayahnya Nabi kita mati. Ketika mana Nabi ada perut lagi. Ni boleh. Aminah pula mati sebelum Nabi kita diangkat jadi Rasul. Umur 9 tahun Aminah mati dah. Umur Nabi 9 tahun Aminah mati dah. Jadi tak sempat untuk menerima dakwah Islam daripada Nabi kita. Jadi ulama kata itu masuk ahli fitrah. Mana tak ada risalah. Berpandu ke dalil yang mengatakan Abdullah dan Aminah wafat sebelum terutusnya Nabi. Dan bagi ahli fitrah dalil daripada Al-Quran. Dalil juga apa? Qaulihi ta'ala wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulah. Ayat ini bermaksud kami tidak akan mengazabkan sebelum kami mengutuskan seorang rasul. Maknanya Allah tak akan azab satu kaum, tak akan azab seseorang itu melainkan Allah tukar kepada dia rasul. Faham? Maknanya kedua ibu bapa Nabi ni tak ada jumpa Nabi pun. Tak, mati dah sebelum jumpa Nabi. Sebelum beriman dengan Nabi. Jadi termasuk daripada orang kategori ahli fitrah.
Dan dalil yang kedua, walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula. Ini dalil yang kedua. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutuskan seorang rasul kepada kami? Ayat ini adalah mukhalafah. Kita kena faham mukhalafah dia. Kena ayat kan kat bahasa Melayu. Payah kot istilah-istilah. Bukan tersilap kot. Masuk yang bertentang. Allah nak ayat gini, tapi untuk kita guna dalil ni, dia masuk dia petang. Allah tidak akan azab satu kaum tu melainkan Allah turunkan kepada dia rasul. Ayatnya gitu. Ayat ni bermaksud, mengapa engkau tidak mengutuskan seorang rasul kepada kami? Ayat ni cerita ketika mana Nabi balas kepada orang kafir. Cuma ni ayatnya mukhalafah dia, mana Allah tak akan azab satu kaum tu melainkan Allah turunkan kepada mereka rasul. Ayat gitu. Faham kedok ni? Faham kedok ni? Tak faham nak boleh bagi faham. Dan dalil ini menghujahkan sesungguhnya Allah SWT Maha adil maha, dan bahawa orang yang tidak sampai kepadanya risalah, iaitu dakwah, maka dia tidak akan diazab. Itu masuk ayat tu. Maknanya ayatnya ayah kedua ibu bapa Nabi duduk di kategori ahli fitrah. Dan tidak akan masuk ahli fitrah ni ke dalam neraka. Sebab apa disebut ahli fitrah? Kerana mereka tidak dapat dakwah daripada seorang Nabi. Itu maksudnya. Jadi ayah kedua ibu bapa Nabi duduk situ. Duduk di dalam ahli fitrah. Maka tak akan dia masuk neraka. Kalau dia kata masuk neraka, bertentangan dengan dalil Allah SWT. Dalil-dalil Al-Quran yang mengatakan Allah tak akan azab kepada kaum yang tidak terima Nabi. Jadi ulama dia ta'arud dipanggil. Hadis dengan Quran dipanggil ta'arud. Hadis dalil yang bertentangan dipanggil. Maksud dia bahasa Melayu nak sebutkan. Mana dalil hadis dan sahih Muslim. Ni dalil Quran. Dalil Quran kata tak akan azab satu kaum melainkan Allah utuskan kepada mereka rasul. Tak? Hadis ni pula mengatakan bahawasanya kedua ibu bapa Nabi masuk neraka. Jadi ulama nak jawab kan? Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga dia menjawab, dan sesungguhnya ayat Quran telah bertentangan dengan hadis, iaitu hadis yang mengatakan ayahku berada di dalam neraka. Mereka menyatakan Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini sahih. Maknanya kita ni kena yakin dan kena beriman. Bahawasanya kalau disebut sahih, mana hadis tu sampai kepada Rasul. Rasul yang keluarkan kata-kata. Ya, kita kena yakin dan kena beriman. Kena yakin dan percaya. Kalau kita tak percaya hadis, maka jatuh kufur. Jadi orang kafir. Orang tak percaya hadis ni kafir. Supaya kau tak percaya Quran, kafir juga. Jadi kita nak ulama nak buat kan? Hadis sahih. Ya, ulama ittifaq dah bahawa hadis sahih Muslim ni diterima. Okey nak tolak hadis tu. Kalau tolak kafir. Itu maksud dia. Faham tak? Maksud sahih. Mereka meyakini bahawasanya Nabi SAW benar-benar ucapkan kalimah tu. Hak kata ibuku dan ayahku dan ayahmu berada di neraka. Jadi nak buat kan? Jadi ulama kata bahawasanya dan sekiranya Nabi telah mengucapkannya, bahawa ketika maka wajib mengatakan ianya benar. Kerana sekiranya kita mengingkari hadis dari Nabi, maka kita akan jatuh kafir, kufur. Maka dia berkata, ni ulama ambil kata-kata daripada anak murid kepada Syekh Husaimin, Mufti Saudi. Dia katakan, dia kata di antara hadis ini dan Al-Quran, mana mungkin kita menolak Al-Quran? Mana dalil kita untuk mengambil daripada semua-semua hukum? Hak paling pertama kita ambil dalil daripada Al-Quran. Lepas tu barulah hadis. Barulah kias. Lepas tu ijma' ulama. Ijma' ulama lepas tu kias. Ngelas sekali ada 4. Maka dalil pertama kita nak keluar hukum kena ambil daripada Quran. Jadi dia kata mana mungkin kita menolak Quran. Tak. Quran kata tak akan azab orang ahli fitrah. Orang yang tak terima utusan daripada Nabi maka tidak akan masuk neraka. Kerana Allah tu maha adil, dia kata.
Kita menolak Al-Quran dan mengambil hadis. Tetapi kita tidak menolak hadis kerana kufur menolaknya. Maka kita berkata, ulama dia kata, yang kami menyatakan adalah Nabi SAW tidak terbukti. Mana dia kata kesilapan dari kalau hamba cek daripada hak orang terbaru jawab pasal masalah ni. Dia jawab hadis yang Imam Muslim tu ada ulama yang pertikaikan kesahihan hadis tersebut. Antara banyak-banyak hadis daripada kitab Sahih Muslim, antara orang pertikaikan hadis ini. Hadis hak kata abika wa abi fijan afinnar. Hadis ni ulama pertikaikan. Sebab adanya perawi yang dhaif dalam itu. Perawi itu yang sedikit dhaif, jadi ulama pertikaikan. Ada mengatakan hadis daripada Sahih Muslim tidak kuat, tidak sahih. Dhaif. Itu maksud dia. Yang kami menyatakan adalah Nabi SAW tidak terbukti. Maka dia kata dalil je. Nabi sendiri tak ada sarih mengatakan kedua ibu bapa aku tu diazab. Jadi pendapat yang ketiga yang mengatakan bahawasanya Nabi kita, kedua ibu bapa Nabi kita tidak berada dalam neraka. Berada dalam syurga. Gitu. Kilah ulama. Kilah benda ni kita banyak. Dan hamba baca daripada hak jadi lama. Sebab tu ada perbahasan orang Qura buat dah. Orang doktor dia buat pembahasan pasal. Dia buat buku. Yang hamba ambil ni nampak senang dia hamba ringkas ke. Tapi pembahasan dia banyak. Imam Sayuti dia sebut. Ada banyak lah. Kalau hamba sebut pun bukan setakat orang dengar hamba sendiri pun pening. Pembahasan dia tu. Dalam. Jadi hamba ayatnya ulama ni khilaf pendapat pasal tu. Jadi kalau apabila kita baca, apabila terbaca, terlihat dalam TikTok, dalam YouTube tu, ada hak kata kafir, ada hak kata masuk neraka, hak kata masuk syurga. Maka kita pun tahu dah. Adalah kita pernah dengar bahawasanya ada hak siapa ke bahawasanya tu pendapat ulama. Jadi kita orang awal, puan hamba ni orang tak ada ilmu. Tak. Maka kita pun nak kata hak kata ayat kedua apa Nabi masuk neraka tu tak boleh kata mereka salah. Sebab mereka ulama besar, ulama iktibar, ulama yang hebat. Tak? Kita tak boleh pergi sosok. Jangan pula kita kata, Imam Abu Hanifah sahu bila. Ada ke tak kita kata gitu. Salah pandangnya dia ni, tak betul. Boleh kau kita kata gitu. Pandai tak kita. Pandai apa hamba kata gitu kau Imam Abu ni. Pandai ke tak? Tak pandai. Ilmu pupuk dia tu hanya hebat setara mana. Tak? Ilmu Imam Hamzah. Dan kita begitu juga kalau kita nak pegang benda bahawasanya kedua ibu bapa Nabi masuk syurga. Boleh juga. Tak ada masalah. Dan benda itu tidak memberikan kecacatan. Tidak memberikan Nabi kita, martabat Nabi kita jatuh. Tak? Betul tak? Nabi kita tetap mulia. Nabi kita tetap hebat. Nabi kita tetap Nabi SAW. Walaupun kedua ibu bapa yang masuk neraka. Betul tak? Supaya agak Nabi Nuh. Tak? Supaya Nabi Lut. Tidak keluarga dia semua tidak masuk surga. Tak? Siap lawai lagi. Nabi Ibrahim sendiri, ayah dia buat berhala. Nabi tidak pelik lah ulama-ulama yang berpendapat gitu. Jadi kita orang awal ni jangan keras sangat. Jangan kata, salah tu salah. Pada kita lawai ulama-ulama juga. Tak pada. Ilmu kita sikit lah. Nak kata orang salah, orang betul tak ada, tak pandai. Nak kata ulama salah tu tak pandai kita. Boleh juga. Tawakuf benda tu. Boleh berlaku. Tidak benda tu tidak dalam akidah kita tak. Jadi malah ambil masa panjang sikit. Dan so lagi insya-Allah hamba macam nak kata 100% tidaklah. Tapi insya-Allah akan jadilah di Mekah. Akan jadi di Mekah insya-Allah. Dan doa-doa ke hamba yang